A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صدقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, insya-Allah hari ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita pagi-pagi ni kita bersama lagi menyambung bacaan bersama. Ulang bacaan bersama. Pagi-pagi ni sikit saja mukadimah pada kehidupan kita awal pagi semestinya dengan ibadah. Bangun tidur kita ibadah dah, alhamdulillah. Zikirlah penuh-penuh tu sampai Rabbi Firli tu zikir penuh-penuh supaya amalan kita pagi tadi diterima. Ya, begitu. Kita bangun dengan mengucapkan kesyukuran. Kita dah banyak kali dah baca ya. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hidup lagi kita pada hari ini, sihat tubuh badan, diberkati dengan masa untuk ambil masa setengah jam sehari awal pagi. Selain daripada amalan pagi tadi, kita bersama-sama tadabbur Al-Quran insya-Allah. Tapi tadabburnya kita pagi ni hanya sikit je. Sikit saja, pemanis mulut je. Nak dapat isi yang sebenarnya Al-Quran kena melazimi kuliah-kuliah tafsir. Lazimilah kuliah-kuliah tafsir. Carilah masa muda-muda ni untuk rasa rindu sama-sama nak duduk dalam majlis ilmu. Rasa rindu sama-sama nak duduk dekat surau masjid. Ya? Jangan kita sibukkan diri kita dengan menyusun kehidupan dunia kita. Ya? Jalannya, food huntingnya, apanya. Ada food hunting pula dah sekarang hobi. Ya? Food hunting, kerjanya makan je. Makan, cerita pada orang, aku makan apa. Besok makan apa, cerita pada orang lagi, aku makan apa. Lepas tu ada bab melanggar sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap, bahan tak sedap. Satu dunia cakap tak sedap. Mundalah makanan ni gini-gini kan. Sebab nak review. Nak review. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab dia dalam menghadap makanan macam mana? Ada tak dia nak mewar-war semua orang tak sedap lah masakan amal ni. Masih, pahit, tak sedap. Tak ada. Tengok bagaimana ya. Gitu. Kita sekarang ni sibuk dengan dunia je. Biarlah kita sibuk dengan majlis-majlis ilmu insya-Allah. Semalam kita dah masuk bab Maryam. Ali Imran sebagai satu lagi daripada silsilah Ali Imran ni, keluarga Imran. Dalam Al-Quran ada dua Imran. Semalam saya tanya pasal bayi yang boleh cakap. Pagi ni cepumat, siapa dua Imran dalam Al-Quran? Susah sikit kot kalau tak mentelaah. Ada siapa tahu? Dua Imran dalam Al-Quran. Dan silsilah cerita dia lebih kurang sama je. Satu Imran tu ada juga namanya Harun dalam cerita Imran yang seorang lagi tu. Ini pun ada Harun juga. Kejap lagi kita jumpa surah. Wahai adik-beradik Harun. Imran yang pertama ialah Imran kita dah baca ni lah. Surah Ali Imran, surah Maryam. Siapa dia? Imran tu bapa kepada? Ni soalan ni patut jawab terus ni. Imran yang kita dah baca ni bapa kepada? Maryam. Tak dengar. Maryam. Cergas-cergas sikit. Bapa kepada Maryam. Juga Imran juga bapa kepada satu lagi perempuan dikatakan kakak Maryam yang kahwin dengan Nabi Zakaria. Gitulah. Ada satu sirah mengatakan Zakaria kahwin dengan kakak Maryam. Jadi Maryam dengan Zakaria tu macam apa? Abang ipar lah. Lebih kurang gitulah. Ada kata pak saudara. Wallahualam. Jadi kita ada Imran, kita ada isteri kepada Imran, tak disebut dalam Al-Quran namanya. Tapi dalam syarah-syarah kepada surah ni, daripada penceritaan lain ada sebut nama. Tak penting lah. Jadi kita ada Imran, isteri kepada Imran, kita ada Maryam. Kita ada Nabi Zakaria, kita ada Nabi Yahya. Itu 5. Kenapa nanti kita lupa orang kata Imran ni adik-beradik ataupun kaum kerabat Harun ni, dia nasab dia dikatakan bersambung dengan Nabi Harun. Nabi Harun kat mana? Nabi Musa. Musa bin Imran kat sana. Imran pertama dalam Al-Quran ialah Imran bapa kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun ada saudara dia nama Harun kan.
yang juga menjadi Nabi pada zaman dia. Imran yang seorang lagi ni pun ada juga kaitan dengan Harun. Tapi Imran ni berbeza. Jarak antara Imran sana dengan Imran ni pun jauh. Berkurun-kurun katanya. Jarak dia panjang dan juga lokasi pun berbeza. Imran bapa kepada Nabi Musa, Nabi Harun zaman bila? Di mana? Dalam Quran ni duk ulang-ulang ni. Tempat dia di mana Nabi Musa ni? Mesir. Mesir. Dia Bani apa? Dia menguruskan Bani apa ni? Nabi Musa ni? Bani Israel. Bani apa Nabi Musa? Berpuluh-puluh kali dah baca ni. Ulang-ulang. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel dan Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Nabi Zakaria dalam 8 kali je. 8 kali je. Semua main 8, 11 ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya macam tu juga dalam 7 kali dalam Al-Quran. Imran pun tak banyak. Tapi Nabi Musa banyak kali. Nabi Musa banyak kali. Nabi Musa dan Bani Israel. Jauh. Dia kat Mesir macam Nurul cakap. Imran, Maryam, Zakaria, Yahya kat mana? Kat mana dia orang ni? Duduk kat mana? Baitul Muqaddis, Palestin. Tahulah sayang weh. Aku tanya pasal hati Korea kan laju je. Suka makan apa, jadi bila, mampusnya bila, semua tahu kan. Jadi dia duduk kat Baitul Muqaddis. Sampai sekarang pun ada gereja-gereja yang mengagungkan Saint John, Saint Luke kan. Nabi Yahya, Zakaria semua ada kat sana. Gereja-gereja besar kepada kaum ni. Imran ni dia penghujung kepada silsilah Bani Israel yang menjadi Nabi. Last sekali Nabi Isa. Lepas tu tak ada dah. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan 5 ke 600 tahun. Wallahualam, jangka masa yang panjang. Tak ada Nabi antara mereka. Nabi akhir zaman bukan lagi Bani Israel. Arab kita dah tahulah cerita tu. Jadi pentingnya kita tahu dalam silsilah keluarga Imran ni ada Maryam, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Begitulah ya. Nanti kita mungkin akan jumpa Harun. Harun tu disabitkan silsilah keluarga dia. Kita akan jumpa nama Yusuf. Nama Yusuf. Bukan anak Yana Yusuf. Yusuf ni dikatakan mungkin anak saudara dia ataupun orang yang berkapit dengan dia duduk dalam masjid tu yang menjaga dia bersama-sama ya. Itu silsilah. Jadi semalam kita dah tengok bagaimana mukjizat datang daripada Allah melalui satu rasul dia. Bukan rasul Nabi lah, pesuruh Allah ya. Jibril kata apa? Aku rasul Allah ya. Aku pesuruh daripada Allah ya. Jangan takut. Mula-mula Maryam dia takut. Itu orang perempuan tengok baca ayat Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 18 tu. Baca ayat 18. Qalas inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. 18 Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari perbuatan jahatmu jika kamu seorang yang bertakwa. Satu, dia berlindung dengan Allah. Kalau lelaki datang pada kita tu nak berniat jahat. Macam tu macam tu. Berlindung dengan Allah. Lepas tu dia tazkirah pula. Dia suruh supaya kamu ni kena bertakwa. Ni nampak sedih je kan. Mungkin kita tak terasa. Tapi saya dengar syarah pengalaman daripada Datuk Basik, Ustaz Basik. Dia pernah berkuliah kepada anak-anak yang Allah duga dengan mengandung luar nikah. Ramai. Bila dia tanya sebab pertama macam mana kamu ni boleh mengandung? Gitu. Semua datang daripada handphone. Dan ramai datang daripada orang yang dia tak kenal pun. Tiba-tiba sesat masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Telegram WhatsApp mungkin susah Zaman sekarang ada Telegram Telegram apalah benda-benda chat tu tak perlu kenal masuk. Kena hai hantar gambar macam-macam sampai mengandung. Jadi bila kita tiba-tiba datang dengan lelaki yang kita bimbang, kalau kita yang ada sifat takwa, kita kena rasa bimbang yang mungkin lelaki ni nak berniat jahat pada aku ni. Ni handphone lah ni. Handphone ke WhatsApp ke apa-apalah social media ni kan. Jaga. Kita minta perlindungan dengan Allah. Siapa ada anak perempuan, macam saya lah. Saya ada, Nik ada, insyaAllah orang lain pun besok ada. Kita ajar anak-anak kita ni perlindungan diri tu.
bukan silat tu, bukan suruh tengok cerita mak kilau. Pelindungan diri, CCTV Allah tu, takwa tu. Sebab semua benda datang pada kita dah. Mak ayah susah nak kontrol dah. Duduk dalam bilik pun dengan handphone boleh tergedik-gedik dah. Boleh dia berbogey menari seorang-seorang tayang kat orang ramai. Na'udzubillah. Kita kena jaga sungguh bab ni. Jadi Maryam tunjuk dah. Bagaimana dia kata, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari perbuatan jahatmu jika kamu seorang yang bertakwa. Dua perlindungan. Kemudian maka Jibril pun beritahu yang dia rasul daripada Allah untuk memberikan berita gembira yang dia akan dapat seorang anak lelaki. Takjubnya Maryam, macam mana aku boleh dapat lelaki sedangkan aku tak pernah disentuh, aku pun bukan perempuan jalang. Macam tu dan terus meneruslah. Kalau baca syarah kepada muka surat ni, kita akan jumpa bagaimana dikatakan Jibril meniup roh tu. Time tu juga dia tiap roh tu daripada lengan dia masuk melalui faraj Sayyidah Maryam, terus mengandung. On the spot je. Takjubnya Maryam macam tu. Jadi kita kena baca lagi perjalanan macam mana Maryam mengandung, susahnya dia masa mengandung. Kita dah tahu mula-mula dia memang mengasingkan diri di belah timur Baitul Maqdis, ataupun dikatakan di belah timur daripada dia punya masjid tu, tempat dia berkhidmat tu kan. Susahnya mengandung, macam mana nak cerita pada orang tu. Sampai seorang Yusuf tu yang bersama dia tu pun bertanya kepada dia, bolehkah aku nak tanya ni Maryam, boleh ke pokok tumbuh tanpa anak benih? Dia berselindung lah, dia tanya pada Maryam ni, macam mana kau ni mengandung? Bila dia tahu tentang ketakwaan Maryam tu, barulah dia menjaga Maryam tu. Dia menjaga Maryam. Sebelum tu kita dah jumpa dah bagaimana masa Maryam mengandung, dia pergi bersama dengan kakak dia tu, kakak dia pun mengandung anak Nabi Zakaria tu. Bayi dalam kandungan kakak dia bersujud kepada Nabi Isa. Wallahualam. Ini kita tengok dah lahir dah. Bila baca macam ni dia macam pendek. Mudah je mengandung, beranak. Tapi ya Allah, baca dia punya tafsir itu menceritakan susah. Susah. Orang yang dinobatkan sebagai perempuan yang alim, perempuan yang suci, berkhidmat di dalam masjid daripada beranak. Walaupun mak dia nazar tu, mak dia ingat dia anak lelaki. Tetapi dapat anak perempuan. Pun begitu berebut Tok Imam ni cabut undi dapat ke Nabi Zakaria. Jaga. Dengan karamah dia dan sebagainya. Tiba-tiba mengandung. Berat. Begitulah pengalaman orang sahabat-sahabat yang menguruskan adik-adik kita mengandung luar nikah tu pun macam tu. Berat dia punya ujian dia tu kalau tak jaga, kalau tak ditarbiah tu campak-campak anak merata tu tapi Maryam tak macam tu. Ni perempuan suci jadi baca baru kita boleh dapat rasa. Masalah kita ni, kita baca Quran kita tak faham. Kalau tuan-tuan guru macam imam saya pagi tadi, ya Allah, dia baca tenang semalam, baca tenang dia isyak menangis dia. Menangis dia. Surah-surah menceritakan azab dan sebagainya. Kita ni payah nak dapat rasa menangis tu bila kita membaca bila kita tadabbur, baca dia punya syarah dia sikit, baru kita dah boleh rasa ayat tu. Lepas tu bila kita baca semula, barulah kita boleh datangkan perasaan tu. Macam kita baca Sabbi Isma Rabbikal A'la tu kan. Ada ayat-ayat kecaman neraka tu kan. Masa tu kalau kita jenis berteranum, tarik semacam happy je bunyinya. Padahal ayat-ayat azab dan sebagainya tu wallahu a'lam. Ini kita sambung bagaimana Maryam melahirkan anak dan bagaimana mukjizat Nabi Isa mengeluarkan Maryam daripada masalah. Sebelum tu siapa dia bayi-bayi yang boleh berkata-kata tu? Ini kita akan jumpa Nabi Isa, ada satu lagi. Juraij. Semua tahu cerita Juraij ni Orang alim beribadah tak tuli mak dia. Lepas tu siapa lagi? Bayi. Orang lain ni tak buat homework ke? Najihah apa? Masyita. Ada kat depan komputer tu. Masyita bukan bayi. Bayi kepada Masyita. Bayi kepada Masyita. Dan depan komputer orang lain ada apa lagi? Ada sebuah hadis daripada Rasulullah disebut 4 nama, tapi dia cerita-cerita lain ada lain. Ada Juraij, bayi yang cakap untuk melepaskan Juraij. Nabi Allah Isa alaihissalam, bayi masa cerita Masyita. Kemudian Bayi kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud tu cerita buat parit tu kan. Lagi? Soalan lagi? Cerita Nabi kan ni? Bayi yang jadi saksi masa kisah Nabi Yusuf. Ya.
Cuba cari sebuah hadis. Saya tak ingat ada hadis. Sebuah hadis tu dia sebut 4 bayi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana nota saya bayi ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Mana dia? Sebuah hadis mana baginda Rasulullah SAW bersabda ada 4. Dan hadis ni kata 4. Ya. Ada 4 orang yang pandai bercakap semasa kecil, iaitu anak Masyitah zaman Fir'aun, anak yang menjadi saksi Nabi Yusuf, sahabat Juraij yang menuduh anak bayi dan cerita Juraij, dan Isa bin Maryam. Yang tak ada dalam hadis ni, bayi dalam cerita Ashabul Ukhdud, ya, yang semua orang bertakwa dicampur masuk dalam api. Wallahu a'lam. Ini kita sambung bab Maryam. Silakan 26 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Terjemahan. Makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan sesiapa pun pada hari ini. Kemudian dia, Maryam, membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Maka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam,
ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang penzina. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami hendak berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang sebenar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah terangnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari itu di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Tafsir Jalalain. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan dia menjadikan aku seorang yang memberi manfaat kepada manusia. Ungkapan ini merupakan berita tentang kedudukan yang telah dipastikan baginya. Wa awsani bis salati waz zakah. Dan Allah memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayyan, selama aku hidup. Tafsir Ibnu Kathir. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Dia berkata, bagaimana kami akan bercakap dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati yang sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Surah Maryam ayat 29 hingga 31. Ketika kaum Maryam meragukan kebenaran Maryam dan mengingkari apa yang berlaku pada dirinya sambil berkata kepadanya sekehendak mereka dengan melemparkan fitnah dan menuduhnya berdusta, padahal ketika itu dia sedang berpuasa. Maka Maryam mengalihkan perbincangan kepada Isa dan mengisyaratkan mereka untuk berdialog dan bercakap dengannya. Lantas mereka berkata dengan sangat marah kepada Maryam kerana menganggap bahawa dia mempermainkan mereka. Bagaimana kami akan bercakap dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dapatkah anak kecil yang masih dalam gendongan ini bercakap? Maka anak itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Kalimat pertama yang dia ucapkan ini ialah menyucikan Tuhannya dan membebaskannya daripada tuduhan memiliki anak serta menetapkan bahawa dirinya beribadah kepada Allah. Selanjutnya Isa berkata, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perkataan ini untuk membebaskan ibunya daripada tuduhan keji yang dilontarkan oleh mereka. Mengikut Nauf Al-Bakali, ketika mereka menuduh Maryam, Isa sedang menyusu kepadanya. Lalu dia mencabut mulutnya dan bersandar pada perut ibunya yang sebelah kiri sambil berkata kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Mengikut Mujahid, Amr bin Qais dan Ash-Shawri, maksudnya ialah dijadikan sebagai guru yang mengajarkan kebaikan. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Wuhaib bin Al-Wad, Mahula Bani Makhzum, dia mengatakan bahawa seorang yang berilmu bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, maka dia berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Lantas bertanya, apa yang mesti aku tampakkan daripada amalmu? Orang yang lebih tinggi ilmunya menjawab, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebab hal itu merupakan agama Allah yang dibawa oleh para nabi kepada hamba-hambanya. Para ulama fiqh sepakat bahawa makna mubarakan pada ayat ini ialah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran di mana pun berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Hal ini sebagaimana diperintahkan kepada Muhammad SAW. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Surah Al-Hijr ayat 99.
iaitu sentiasa melaksanakannya sampai tiba kematian, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ringkasan kepada musuh ini ialah sebagaimana yang ringkaskan oleh penerbit dalam ringkasan tafsir Ibn Katsir. Jadi banyak sangat pengajaran yang Nabi Isa bawa pada kita ni. Satu. Berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang sombong lagi. Macam-macam dalam ni. Jadi kita kena baca dan ambil sedikit sebanyak pengajaran yang nyata lah. Yang nyata daripada kisah bagaimana mukjizatnya ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Maryam melahirkan Nabi Isa, dan Isa boleh berkata-kata masih kecil. Satu daripada 4 atau 5 bayi dia dalam sirah yang sahih yang boleh berkata-kata masa kecil. Setakat ni lah. Yang ujung akhir zaman ni wallahu a'lam. Itu satu. Kemudian tengok balik macam mana ayat Allahumma shalli ala Muhammad 37 tu, bagaimana berpecah-pecahnya kaum Bani Israel pada masa itu, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada antara mereka. Ada 2 golongan ni masa ni Nabi Isa ni, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Ingat, Bani Isa ni dia orang ajam, dia bukan Bani Israel. Allahumma shalli ala Muhammad. Yahudi dan Nasara. Itu saya pasti, nanti saya cek balik. Jadi berpecahlah golongan ni, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Pada Ali Imran tu kita dah tengok Hawariyun tak ramai. Berapa ramai Hawariyun ni yang dalam Al-Quran tulis? Maklum pada kita. Hawariyun berapa ramai? Dua belas saja. Berapa ramai? 12. Kalau beracun baca sirah Kristiannya, ditulis satu-satu. Luke, John, Peter, itu adalah Book of Saint Luke, Book of orang yang menulis apa ni, kitab-kitab Injil tu. Dia punya yang besar-besarnya. Dia tulis, dia ada muka-muka sekali. Boleh je kita ambil nama tu. Kalau kita nak ignore pun tak apa. Sebab cerita Israeliat. Dia 12 orang. Dan 12 orang tu dah Ali Imran kata apa? Majoritinya tidak beriman. Dari sinilah pecah. Majoritinya tidak beriman apabila ditanyakan perihal Nabi Isa ketika diangkat. Ini ayat ni mengatakan berselisih tu sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, masa ni tak ikut dah. Kemudian maka berselisihlah, khususnya 37 ni masa bila ni? Masa Nabi Isa diangkat. Masa Nabi Isa diangkat. Berpecah pada 3 ataupun 4 golongan. Kalau tengok dalam Ibn Katsir ni, Ibn Katsir muka surat 331. Pada firman Allah Ta'ala, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada antara mereka, iaitu pendapat Ahlul Kitab tentang Isa yang berbeza-beza ketika diangkat itulah. Satu, Allahumma shalli ala Muhammad. Satu, mereka dia kata dia adalah Allah yang turun ke muka bumi. Pandangan pertama, Tuhan yang turun ke muka bumi, dia hidupkan orang yang hidup. Ini mukjizat Nabi Isa, boleh hidupkan orang hidup kan. Dia kata yang hidup tu Allah sendiri. Dan dia matikan orang mati. Kemudian dia naik ke langit. Satu pandangan. Tuhan sendiri turun ke bumi dan Tuhan naik balik. Ini kumpulan dia panggil Ya'qubiyah. Ya'qubiyah. Kemudian golongan yang kata dia adalah anak Allah. Ini anak Tuhan. Ini Nasrusiyah. Nasriyah. Kemudian kelompok lain dia kata buat Trinity tu. Allah itu ilah, Isa adalah Allah dan ibunya juga Allah. 3 in 1 tu. Ini geng-geng Israeliat. Dia pecah 3 kepada 4 golongan ya. Dia pecah. Sebab itulah dalam mazhab Christianity pun dia ada sampai kepada elemen Trinity tu ya. 3 dalam 1. Wallahu alam. Tengok betapa seorang rasul dikurniakan macam-macam mukjizat pun, tapi diduga dengan pengikut tak ramai ya. Pengikut dia tak ramai. Wallahu alam. Sambung sikit lagi. Besok kita, sebelum kita masuk Riyadhus Shalihin, besok kita masuk bab peringatan-peringatan seterusnya berkenaan dengan perihal Nabi Ibrahim lah. Ya, insya-Allah. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika iqamah solat telah dikumandangkan, maka janganlah kamu datang sambil berlari. Namun datanglah dengan tenang. Apa yang kamu dapatkan daripada solat, maka ikutilah, dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, dibencinya tergesa-gesa kerana ingin mendapatkan solat bersama imam, kerana hal tersebut akan mengganggu solat sehingga tidak tenang ketika solat. Yang kedua, hendaknya apabila masuk solat dalam keadaan khusyuk dan tenang. Yang ketiga, apabila seseorang hendak melaksanakan solat, maka ditetapkan baginya pahala sejak dia berjalan menuju solat. Difahami daripada hadis tersebut, apabila seseorang solat bersama imam, maka itu awal solatnya, dan apabila ia datang ke dalam keadaan solat sedang ditegakkan, maka ia tertinggal. Tidak ada penyempurnaan dalam solat berjemaah melainkan bagi yang tertinggal solatnya. Baik, faham ya? Ada beberapa fiqh. Satu, adab, beradab. Rasulullah SAW ajar kita beradab. Kita lambat dan masuk masbuk tu relax-relax lah. Jangan nak berlari macam budak-budak. Budak-budak tu biarlah dia berlari. Gerbung. Lepas tu dia bersigung-sigung antara dia. Tu baru dia angkat takbir. Kita dah tua ni tak payah nak berlari-berlari lah. Duduk sangat berlari dalam masjid ni. Satu masuk tenang-tenang lah walaupun kita masbuk. Bab kata ni kalau dah tertinggal tu memang tertinggal lah. Tak boleh nak cover balik takbiratul ula tu. Takbir bersama imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Kok mana pun dah lambat-lambat lah. Takbiratul ula tu tak dapat lah dah. Tak payah nak berlari lah. Tak payah nak kejar lah satu rakaat tu. Kita tenang-tenang je lah masuk masjid. Tapi janganlah mengada-ngada pula. Relax. Satu, buat tenang. Untuk datang ke apa? Syekh kata datangkan khusyuk dan sebagainya. Nak menjaga. Satu, kalau kita tak tenang jenis berlari ni, takut masa dia sampai-sampai dia tu Allahu Akbar sambil nak rokok. Ini boleh membatalkan solat. Daripada masuk beradab, akhlak, masuk rukun pula dah. Berlari tu Allahu Akbar, tu rokok. Tak ada perbuatan, apa ni dia panggil? Tamak ninah. Tamak ninah tu tak ada. Sampai-sampai berlari pun Allahu Akbar, macam tu. Nak kejar sangat, nanti tak boleh. Lagi apa lagi fiqh boleh ambil daripada hadis ni? Bukan kita ambil lah yang ulama dah syarah daripada hadis ni dan hadis lain. Kalau dah dikumandangkan iqamah tu, iqamah dah kita dah bincang kita tengah sembahyang sunat, apa nak buat? Kita tengah sembahyang sunat tak habis lagi, apa nak buat? Tiba-tiba Tok Bilal dah iqamah. Ammar jadi Bilal dia iqamah. Dia tak tengok ramai-ramai ni tengah solat sunat lagi. Nak buat apa? Berhenti solat. Berhenti solat. Nak berhenti solat tu macam mana nak berhenti solat? Terus berhenti. Orang lain jawab seorang. Macam mana nak berhenti tu? Akilah? Bagi salam dulu. Apa dia? Terus berhenti. Macam mana nak berhenti solat tu? Tengah solat, awak tengah baca Fatihah, tiba-tiba amal iqamah. Macam mana nak berhenti? Yang nak kata berhenti betul, macam mana nak berhenti? Berhenti. Salam kiri kanan. Salam kiri kanan. Salah. Berhenti jalan terus. Kat mana-mana. Tak payah nak habiskan Fatihah tu. Kita buat dengan ilmu, insya-Allah orang pun tengok pelik. Kenapa Akilah ni tak bagi salam? Tengah tegak-tegak kita berjalan masuk sah. Itulah cara dia. Itulah caranya. Tapi kalau kita dah hujung-hujung, bolehlah kita cepatkan habiskan. Baca tahiyat tu sekadarnya, jalan. Masuk. Yang pentingnya pada waktu tu tak ada lagi dah solat melainkan solat padu dengan imam. Ada hadis lain tak ada lagi dah solat melainkan solat padu bersama imam. Maknanya kita nak kejar takbiratul ula tu wallahu a'lam. Hadis qudsi, hadis Nabawi. Silakan. Daripada Ubadah bin As-Samit, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali solat dalam sehari semalam telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sesiapa yang menyempurnakan wuduknya, melaksanakan pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan kekhusyukannya, maka dia berhak mendapatkan janji daripada Allah, iaitu dia akan mengampunkannya. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, solat 5 waktu, maka dia tidak memiliki janji kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan mengampunkannya, dan jika berkehendak, dia akan menyiksanya. Hadis Qudsi. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, telah diwajibkan kepada Nabi SAW di malam Isra' untuk mendirikan solat sebanyak 50 kali. Kemudian bilangan tersebut dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu baginda berseru,
Wahai Muhammad, sesungguhnya ketentuan yang ada di sisiku tidak dapat diubah. Maka engkau akan mendapatkan pahala 50 waktu solat dengan 5 waktu solat ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah besok kita baca bab cerita Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim, perihal Imran, Ali Imran, ahli keluarga Imran, kita dah jumpa dalam beberapa surah. Surah Ali Imran, surah ni dan surah lain. Ya, cerita pasal Nabi Isa ni. Google lah cerita Nabi Isa. Ya. Lengkapkan cerita Nabi Isa, Google sikit. Cerita Nabi Isa dalam Quran dia akui. Jadi kita baca sikit-sikit. Ya. Tak baca tafsir pun tak apa. Pokoknya kita tahu apa penceritaan itu. Ya. Wallahualam. Penutup kepada pilihan hadis-hadis yang pernah pilih hari ini ialah hadis-hadis yang baginda Rasulullah SAW perihal pentingnya solat. Tak solat tak ada cerita benda lain lagi dah. Tak ada harapan lah. Bukan kita lah ni ya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang masih lagi berdosa, masih lagi fasik akan kehidupan dia ya. Kok mana pun cakap dia solat. Tapi aku ni minum lagi ni solat. Aku ni berkapa dengan perempuan lagi. Perempuan dengan perempuan ke lelaki solat. Solat. Tak ada benda lain lah. Cerita dia nasihat dia solat dulu. Ingat sahabat saya dia bawa Grab. Dia bawa satu couple ni perempuan. Nak pergi homestay. Mungkin saya pernah cerita kan. Nak pergi homestay ya. Dia tanya, adik kenapa boleh jadi macam ni ya? Dia tanya gitu. Jadi penutup dia apa? Bila dah sampai di homestay ni. Perempuan boy dengan perempuan girl lah. Dua-dua. Perempuan boy dengan perempuan girl. Ingat? Sampai sewa homestay berdua. Dia nasihatkan solat. Dia tanya saya nak cakap apa lagi? Cakap aku pun tak pandai lah. Tapi memang penting lah. Pertama kita kok mana pun kita kata solat jangan tinggal adik. Solat jangan tinggal. Begitulah ya. Tak ada solat tak ada lah kita ni. Tak ada cerita lah masuk dalam kubur besok tak selamat lah. Nauzubillah ya. Tapi kiranya ada solat, insya-Allah semoga solat itu datang pada kita. Dia yang memberi mukjizat syafaat pada kita besok masa kita susah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.